Wah, apa benda yang bergerak tu? Macam mana je boleh bergerak sendiri? Ini ialah salah satu komponen mekanikal. Oh, komponen mekanikal. Ya, kalau nak tahu lebih lanjut, jom belajar bersama cikgu. Jom kita belajar bersama Cikgu Is. Jom. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk reka bentuk mekanikal. Jom belajar bersama saya. Hai, saya Cikgu Is akan membantu anda dalam tajuk reka bentuk mekanikal. Baiklah, apa yang akan anda pelajari pada hari ini ialah yang pertama ialah mengenal pasti komponen mekanikal. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Apakah dia sistem mekanikal? Sistem mekanikal ialah satu proses kawalan dan pemindahan tenaga melalui pergerakan bagi membolehkan sesuatu produk berfungsi, bergerak atau berputar. Pergerakan mekanikal bertujuan memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Prinsip mekanikal pada satu alatan adalah melalui 3 proses. Paparan di skrin ialah pengekot. Cuba perhatikan prinsip mekanikal yang ada pada pengekot. Prinsip yang pertama ialah gerakan mula yang dikenali sebagai input. Yang kedua ialah proses di mana kawalan berlaku di bahagian fulcrum. Yang ketiga ialah output iaitu gerakan akhir. Prinsip sistem mekanikal yang terdapat pada sebilah gunting. Gerakan mula iaitu input ialah di bahagian pemegang gunting. Proses iaitu kawalan berada di bahagian sangga dan gerakan akhirnya berada di bahagian bilah mata gunting. Mari kita kenali komponen-komponen mekanikal yang perlu anda pelajari. Pertama ialah gear, pautan, tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola, bindu, dan yang terakhir ialah rantai. Mari kita kenali komponen-komponen mekanikal gear. Gear berfungsi untuk gear yang pertama ialah gear taji. Gear yang kedua gear serong. Gear yang ketiga, gear helix. Yang keempat, gear rak dan pinan. Gear yang kelima, gear dalam. Yang keenam, gear tulang herring. Ketujuh, gear serong pilin. Kelapan, gear meter. Kesembilan, gear belitan. Kesepuluh ialah gear skru. Kamu telah pelajari 10 jenis-jenis gear. Cuba ulang semula ke-10 jenis-jenis gear bersama-sama.
Gear yang pertama ialah gear taji. Kedua, gear serong. Ketiga, gear helix. Keempat, gear rak dan pinat. Kelima, gear dalam. Keenam, gear tulang herring. Ketujuh, gear serong pilin. Ke-8, gear meter. Ke-9, gear belitan. Dan yang terakhir, gear skru. Seterusnya, kita kenali pula komponen mekanikal yang kedua, iaitu pautan. Apakah dia pautan? Pautan ialah satu komponen yang berfungsi untuk menghubungkan sesuatu bahan. Contoh di paparan skrin ialah ampaian. Perhatikan hubungan antara satu-satu bahan hingga menjadi komponen pautan. Komponen seterusnya ialah tuas. Tuas mempunyai 3 kelas. Tuas kelas yang pertama, kedudukan sangga berada di tengah-tengah antara daya dan juga beban. Apakah agaknya alatan yang pernah kamu gunakan ataupun apakah alatan yang ada di sekeliling kamu yang menggunakan tuas kelas pertama? Contoh ialah gunting. Baiklah, tuas kelas yang kedua, kedudukan sangga berada di sebelah tepi manakala beban berada di bahagian tengah. Daya pula berada di bahagian tepi. Di paparan ialah kereta sorong. Kereta sorong menggunakan prinsip tuas kelas kedua. Bagaimana pula prinsip tuas kelas ketiga? Perhatikan sama-sama. Kedudukan daya berada di tengah-tengah antara sangga dan juga beban. Contoh yang ada di sekeliling kita ialah pengokot. Komponen mekanikal yang seterusnya ialah takal. Pernah tak kamu dengar apa itu takal? Takal digunakan semasa mengangkat beban yang berat. Ianya sangat membantu manusia untuk mengangkat beban yang berat. Perhatikan bagaimana takal membantu seseorang untuk mengangkat beban. Contoh yang kedua pula ialah crane. Crane mengangkat beban yang berat menggunakan takal. Kita perhatikan pula komponen mekanikal yang seterusnya ialah tali sawat. Tali sawat berfungsi untuk memindahkan tenaga pergerakan dari takal pemacu ke takal dipacu. Ianya berada di dalam kenderaan ataupun di industri pembuatan. Komponen mekanikal yang seterusnya ialah aci engkol dan juga aci sesondol. Komponen-komponen ini biasanya berfungsi untuk menukarkan pergerakan putaran ke gerakan salingan. Contoh yang paling hampir ialah dalam enjin kereta. Ini ialah aci engkol. Yang ini pula ialah aci sesondol. Inilah rupanya apabila ianya
bergerak. Kita perhatikan pula komponen mekanikal seterusnya iaitu gelongsor. Gelongsor. Fungsi gelongsor ialah pergerakan pada garis lurus. Ini ialah di antara contoh-contoh komponen mekanikal gelongsor. Pernah tak kamu lihat contoh-contoh ini? Komponen mekanikal yang seterusnya ialah galas berbola. Galas berbola berfungsi untuk mengurangkan geseran pada pergerakan putaran. Ini ialah rupa galas berbola. Dan contoh yang paling hampir ialah terdapat pada roda kenderaan. Komponen mekanikal bindu. Bindu berfungsi untuk mencengkam dan memutarkan mata gerudi. Ini ialah di antara contoh-contoh mata gerudi yang ada di sekeliling kita. Komponen mekanikal yang terakhir ialah rantai. Rantai memindahkan pergerakan dari gegancu pemacu kepada gegancu dipacu. Ini adalah contoh yang pertama. Yang kedua dan yang paling hampir dengan anda ialah basikal. Mari kita analisis komponen mekanikal yang terdapat pada basikal. Antara komponen mekanikal yang terdapat pada sebuah basikal ialah yang pertama, rantai. Yang kedua, tuas. Yang ketiga, galas berbola. Baiklah. Rupanya, dalam sebuah basikal mengandungi komponen-komponen mekanikal. Baiklah, setakat ini saja untuk kali ini. Kita akan berjumpa sekali lagi di paparan yang akan datang. Terima kasih.